Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru lepas sembahyang asar, kita dah dapat baca hizib bahar. Mudah-mudahan Allah Taala lindungi kita senantiasa daripada segala mara bahaya dunia akhirat. Dan hizib bahar ini namanya hizib lautan. Hizib lautan. Dia boleh jadi mendekatkan lautan, dia boleh jadi mendinding seperti dindingnya lautan. Jadi kita minta didinding oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala mara bahaya sebagaimana didindingnya dari lautan, begitu jauh tak boleh sampai. Dan begitu juga kita minta supaya didekatkan kita Allah Taala kepada rahmat dan anugerahnya, walau jauh di sebalik lautan pun menjadi depan mata, menjadi mudah sebagaimana Allah Taala permudahkan lautan bagi Nabi Musa alaihissalam. Kita bermohon agar Allah Taala mudahkan bagi segala urusan kita, rintangan-rintangan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali rintangan-rintangan yang nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita memanglah kita ni macam-macam dosa kita, macam-macam kelalaian kita, dan kita sedar kita perlu menjadi hamba yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sangka perkara itu satu perkara yang mudah. Janganlah kita sangka perkara itu boleh dicapai overnight. Syaitan pasti akan pasang reinforcement lagi untuk nak menggoda kita dan menarik kita. Kalau dulu syaitan yang kacau kita tu syaitan dah pangkat besar, setelah kita rasa kemanisan taubat, dia punya cemburu di antara syaitan yang lagi besar. Kalau dulu umpamanya hanya beberapa saja yang datang, 1-2 syaitan aja dah boleh lemahkan kita, sekarang disanggup antar sepasukan walau 1000 pun disanggup antar. Asal kembalikan kita kepada asal. Begitu dia nak, dan begitu juga, dan yang paling kita takutilah syaitan yang dalam diri kita, nafsu kita itu, yang sudah bersekongkol dengan syaitan selama ini. Jangan kita sangka nafsu kita akan rela dan menyerah, terus tunduk saja, terus sujud saja kepada Allah Ta'ala. Nafsu kita akan rayu, nafsu kita akan merengek, nafsu kita akan minta, nafsu kita akan nipukan kita. Biar kita kembali balik kepada asal kita yang dahulu, ya. Itu namanya perjuangan. Itu yang Nabi mengatakan, ya. Kamu semua baru balik pada jihad kecil menuju pada jihad yang besar. Sahabat tanya, ada jihad lebih besar daripada jihad perang ni ya Rasulullah? Nabi mengatakan jihad lawan hawa nafsu. Itulah memang jihad lebih besar. Kalau jihad adalah lawan dengan tentera saja, kita menang saja, dia kalah, kemudian dia akan hantar pasukan lagi untuk serang balas dengan kita, maka syaitan jauh lagi banyak bala tenteranya. Tapi Maha Suci Allah Ta'ala, di situ syaitan sudah ikrar kepada Allah Ta'ala, hamba-hambamu yang ikhlas, dia tak ada power. Hamba-hamba yang ikhlas semata-mata minta tolong direct kepada Allah. Aku nak tuju Allah, bukan aku punya kembali pada Allah Ta'ala because of friend. Bahkan aku nak kembali pada Allah Ta'ala biar orang tengok aku ni sekarang dah baik, mak aku bilang aku dah jadi anak yang baik. Dan bukan aku buat gini buat apa, jadi orang tengok aku berubah ke ataupun apa saja, semata-mata kerana-Mu ya Allah, kerana nak minta ampun-Mu ya Allah, kerana mempertuhankan-Mu ya Allah, kerana mengagungkan-Mu ya Allah, kerana aku hamba-Mu ya Allah, kerana Kau Tuhanku ya Allah, kerana aku wajib patuh pada-Mu ya Allah, kerana aku takut kalau dengan aku jahat gini nanti boleh terlucut imanku, sampaikan begitu. Kerana aku takut kalau aku menghadap padamu dan Kau murka pada aku ya Allah. Kerana semata-matanya kerana Allah, maka Allah boleh membantu kita. Dia sudah mengatakan kalau hamba-hamba yang ikhlas, dia tidak ada power, dia tidak boleh kacau. Antarlah macam mana bala tentera. Kita kena faham, kita kena jaga. Itu namanya taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh daripada segala dosa-dosa kita. Kita minta ampun. Setengah orang-orang alim, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, setengah orang-orang salih dia nak capai taubatan nasuha. Orang alim nak taubatan nasuha. Yes. Setiap orang ada dosanya. Setiap orang ada dosanya, hatta wali pun sekali masih ada dosanya. Hatta Nabi yang tidak ada dosa pun senantiasa taubat kepada Allah Ta'ala. Ini kan pula orang-orang selain daripada Nabi SAW. Jadi, apa taubatan nasuha itu? Taubat yang berhenti daripada dosa. Ada, setiap orang ada dosanya, walau kecil, walau besar, ada dosanya. Makin tinggi orang pangkatnya di sisi Allah Ta'ala, makin dia rasa dia paling banyak dosa. Makin dipandang dengan semua orang bahawasanya dialah orang yang terlebih banyak dosa, dia kalau pandang. Walau sikit sekalipun. Paling-paling tidak dia rasa macam mana dia boleh rasa dia banyak dosa? Dia ada zina ke? Dia ada merompak ke? Tidak. Paling-paling tidak dengan mengetahui nikmat Tuhan dah banyak pada dia. Tuhan dah perkenalkan padanya. Tahu sembahyang. Dengan dah sembahyang malam, dah dengan puasa sunat, dengan itu masih buat dosa sini, memang tak patut. Ibaratlah kalau satu pegawai polis lah, kan orang-orang biasa tepi jalan merompak ke apa memang biasa. Polis yang dah tahu undang-undang, dah dapat gaji lantaran kerja polis, dah tahu apa hal ehwal mahkamah, dah tahu hal ehwal penjara, dia sendiri tangkap orang, dia buat salah walau kecil pun pada dia besar. Begitu orang salih ya. Mereka sudah buat macam-macam ibadat apa semua, maka dia rasa tak layaknya aku, dosanya aku lantaran nikmat Allah begitu banyak kepada aku melakukan dosa gini, jahatnya aku.
Dan mereka nak taubat daripada dosa mereka itu bukan mudah. Setengah orang saleh mengatakan aku capai 40 tahun baru aku achieve, baru aku capai taubatan nasuha. Dah capai taubatan nasuha bukan satu perkara yang mudah. Asalkan terus juang. Asalkan terus juang walau terbuat dosa sekalipun, tetapi kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha suka terima hamba-hambanya yang suka kembali kepadanya. Di situlah letaknya attitude kita, sikap kita terhadap dosa-dosa kita, terhadap kecuaian kita, terhadap kejahatan kita. Kalau kita melakukan dosa dengan wenang-wenang, kita rasakan, tak apalah man, insan tak ada dosa. Aku dah buat taat sekali-sekali, apa salahnya aku buat dosa. Walaupun aku buat dosa, aku boleh kembali pada dosa. Tak terampun itu dosa. Kita main-mainkan namanya. Tetapi kalau kita tahu bahawasanya aku tak patut buat dosa, aku tak sanggup nak menanggung dosa, tetapi nafsu kita mengalahkan kita, mengataskan kita, serah ya Allah. Begitu kita berdosa kepada Allah, begitu kita appeal kepada Allah Ta'ala. Begitu kita dah langgar perintah Allah, kita balik kepada Allah Ta'ala. Imam Haddad sebut dalam kitab Adab Suluk Al-Muridnya, jangan nak tunggu sempurna baru nak ngadap Allah. Ngadaplah Allah dalam keadaan pincang dan timpang sekalipun. Pincang dan timpang bukannya timpang dan pincang fizikal, pincang dan timpang akhlak dan celanya dirinya. Masih tengah kotor bolor, jangan dah tunggu nak dah pergi Mekah nanti baru nak taubat. Dah tunggu nak pergi hari Jumaat baru nak taubat. Dah tunggu Ramadan baru nak taubat. Lah, sekarang juga tengah kancah-kancah kotor dengan kecahnya nanahnya dosa, dengan berkubangnya itu segala nista kita. Ketika itu juga tundukkan kepala, rasa malu pandang kebesaran Allah Ta'ala. Ya Allah, aku jijik. Ya Allah, aku kotor. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah selamatkan kita insya-Allah. Dan bahkan nak rayu Allah bila? Seberapa daya kalau boleh ketika buat maksiat itu. Ketika buat maksiat itu. Kalau kita nafsu dan syaitan tak boleh membuat kita lekang pada maksiat, wahai diri aku pun tak boleh lekang nak ingat Allah Ta'ala walaupun dalam maksiat. Kacau maksiat itu. Biar tak seronok buat maksiat itu. Biar tidak syok buat maksiat itu. Kacau itu peranan hati itu, peranan kesedaran kita. Ketika nafsu dah menggoda kita, ketika tak boleh tidak dah depan mata, orang bilang kalau ikan panggang dah depan mata, kucing mana tak penting misai. Buaya mana yang tolakkan bangkai. Allah, Allah, Allah. Ketika itu, iman yang sebutir tu kau tetap pakai. Ketika itu, kepada Allah Ta'ala kau gapai. Ketika itu, nama Allah kau seru dan kau cuba capai. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan selamatkan kau. Tidak akan jatuh segala harapan itu jadi berkecai dan bersepai. Mohon ketika itu panggil Allah Ta'ala, ketika buat dosa itu, ketika sedang memperlakukan dosa itu, sebagaimana ketika kita sembahyang syaitan boleh kacau, ketika itu kita yang dah diberi kesedaran oleh Allah Ta'ala, hargai kesedaran itu walau sebutir sekalipun. Ya Allah, I'm not supposed to do this. Ya Allah, tak sepatutnya aku buat ini. Ya Allah, ini jelek. Ya Allah, aku akan ceburkan diri aku pada dosa. Ya Allah, sambil nafsunya tak tahan. Ya Allah, ya Allah. Buat juga dosa. Dalam sambil buat, sambil nangis, sambil rasa tak syuk. Ada peranan. Itulah zikir sir punya peranan. Jadi kita kacau maksiat kita dengan ingatan kepada Allah. Jangan nak tunggu dia punya menuju Allah Ta'ala bukan hanya dalam timpang dan pincang selepas maksiat. Timpang dan pincang ketika buat maksiat sekalipun. Seru, ya Allah, ya Allah, I'm not supposed to do this. Ya Allah, engkau Tuhan, aku hamba. Ya Allah, macam mana ya Allah? Ya Allah, halangkan ya Allah, ya Allah. Terbuat juga ketika buat sambil seru nama Allah, sambil nangis dalam batin, sambil kau zina, sambil kau minum arak, na'udzubillah min zalik. Kita jangan senang cakap, kalau gitu jangan zina lah, jangan minum arak. Tak kan senang nak lawan hawa nafsu, tak kan senang nak lawan syaitan, tak kan kalau dia jatuh senang nak bangun. Sangat susah. Sebab itu Tuhan tu maha pengampun. Kena tahu bahawasanya hamba itu sangat maha punya buat dosa dan suka buat dosa. Gunakan, ya Allah, ampun ya Allah, terima ya Allah. Orang kalau buat dosa gini, dengan attitude sedemikian gini ya, Imam Ghazali tukil dalam kitab Ihya sebuah hadis Nabi mengatakan, kau tengok hamba aku, dia buat dosa tapi dia tahu dia ada Tuhan. Aku ampunkan walau dia tak tobat. Pasal kita aware of God's presence. Kita sedar kewujudan Allah Ta'ala. Kita sedar ketuhanan Allah Ta'ala. Kita sedar the supremacy of Allah Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sedar kita ni jahat dan tak patut. Ketika itu Tuhan tidak sia-siakan pengharapan kita padanya. Tuhan tak sia-siakan, bahkan Tuhan banggakan depan malaikat. Lihat hamba-Ku, dia tahu dia ada Tuhan dia lah. Ibarat selalu saya contohkan kucing lah, kucing. Kucing kalau jahat dia nak curi keropok ke nak curi ikan ke, dia curi dia bawa lari. Kita lempar kasut tu kadang-kadang. Kucing ini pula kita dah saji cantik-cantik, tamu nak datang dia ambil seekor dia bawa lari, umpamanya ikan kembung ke apa.
Tetapi kalau dia curi-curi, dia tengok dia ketendap dari tingkap, dia tengok puan ada tak ada. Capai dia tengok. Kau tengok. Kita tengok cute lagi. Kita tengok cute lagi. Kau tengok cute. Kita ambil gambar lagi. Tengok tak ada. Cute dia bawa lari. Kita tambahkan dia seekor lagi. Allah. Dia tengok kita, dia takut terlepas sampai ikan dia. Nah, ambil. Saya tak marahlah. Ambil lah rezeki awak. Ambil lah. Tak jadi pukul. Kita tak jadi pukul dia. Umpamanya ya. Tak jadi pukul. Kita tahu kasih sayang kalau kucing ada iktiraf kita. Kita tahu kasih sayang kalau kucing nak buat jahat pun tahu nak manja dengan kita, takut kita. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan whatever mechanism to reach Allah Taala. Even in whatever situation. Termasuk situation dalam dosa. Mekanismnya apa? Tahu Tuhan itu ada, tahu Tuhan itu Maha Pengampun, tahu Tuhan itu boleh menolong, tahu Tuhan itu boleh melepaskan kita. Gunakan. Jangan bilang kena ubah, kena baik. Betul, semua itu betul. Kena tinggalkan maksiat, betul. Kena menyesal, betul. Kena berhenti dan berazam, semuanya betul. How to reach that level? How to reach that level that you can stop? How to reach that level that you can stop and then once and for all tak buat lagi dan menyesal? How to reach that level? To reach that status saja susah. Ini sekarang sedang status nak terkial-kial nak sampai ke tahap itu, sampai nanti betul-betul boleh tinggalkan. Allah dengan Allah punya bantuan serta-merta boleh tinggalkan tau. Overnight pun boleh. Tak bikin, biasa aku dah 3 hari aku dah bikin benda ni sekali. Sekarang dah 7 hari tak sekali. Alhamdulillah. Syukur, jangan pandang diri sendiri. Alhamdulillah. 70 tahun tak bikin. Sampai mati tak bikin. Boleh. Kenapa? Berapa banyak boleh. Habib Omar dah bikin maksiat yang kita buat tak? Habib Ali ada bikin tak? Habib Hussein Al-Junaid ada bikin maksiat yang kita buat tak? Tak ada bikin. Kalau mereka tak boleh bikin, Allah yang buat mereka tak bikin. Minta Allah itu juga yang buat kita tak bikin. Minta, kita tak mampu. Allah mampu. Tujuannya kerana Allah. Hanya aku nak jadi hamba-Mu yang baik saja, Allah. Hamba-Mu yang patuh saja, Allah. Bukan aku nak jadi apa, wali pun tidak. Aku tak berani, jauhlah. Nak jadi kiai, nak jadi ulama pun jauhlah. Tengok muka kiai saja kita malu. Nah, ini aku hanya nak jadi hamba yang mempertuhankan-Mu dan patuh kepada-Mu, ya Allah. Ampun ya Allah, bantuku ya Allah. Ingat ya, ini perjuangan hawa nafsu. Contoh ya, the attitude must be there. The attitude Tuhan, Allah tu Tuhan, hukum Allah kena junjung, dan aku hamba dan berdosa, aku wajib minta ampun, itu mesti kena ada. Allah yang set the game, setengah hambanya. Semua hambanya Allah Ta'ala set, hatta syaitan goda kita pun dengan izin Allah Ta'ala. Allah yang perhatikan, tengok perjuangan linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kami test, untuk kami lihat siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Termasuk amal hati, amal attitude sekali. Siapa yang paling baik. Baik, selalu kalau kita tengah main boxing lah. Round 1, ting, lawan. Round 2, round 3, kita dengan syaitan lawan hawa nafsu bukan round 10 saja tau. Sampai round berapa juta pun tau. Kalah. Kita kalah. Selalu kalah. Kemudian kita dah belajar taktik melawan, kita dah tahu bahawasanya cara nak menangkis pukulan dia. Kita menang pula. Menang. Kalah lagi. Dia kuat lagi. Dia pula makin kena pukul, dia makin kuat. Allah, oponen kita. Makin kena pukul, makin kuat. Hati-hati, ini oponen bukan sembarang punya oponen. Makin kena pukul, makin dia kuat. Makin dia gagah. Kita menang. Kemudian kita menang. Kemudian kalah. Alamak. Menang. Alhamdulillah. Menang. Kalah. Menang. Kalah. Menang, kalah, ting, times up. Kalau boxing lah, yang tengah ting tu, kita jatuh di bawah, oponen tengah di atas, agak referee akan bilang, the winner is, yang jatuh ke yang sedang berdiri begini. Yang berdiri ya, itu boxing, dan itu referee bodoh, dia tak tahu ukur oponen dan dia tak ukur kita. Maha suci Allah Ta'ala yang maha referee kepada kita. Dia tahu lemah kita. Tetapi dia tengok ada kuat kesanggupan kita. Ada kuat kita punya kehambaan terhadap Tuhan kita. Itu markah. Betul boxing ada pakai bukan menang KO tau. Ada menang point. Dah sampai berpusingan-pusingan, tak ada kalah, tak ada menang, pakai point. Point dia siapa cantik, point paling ikut peraturan. Ada menang point. Siapa dia boxing, faham lah lebih kurang begitu ya. Tidak mustahil referee akan mengatakan the winner is yang di bawah. Why? Sebab pihak penganjur tahu bahawasanya oponen tu bukan lawanmu.
Dia dah berpengalaman mengalahkan macam-macam dan kau masih inexperience. Dia dah berpengalaman dan dia kuat dan dia begitu, dan dia pulanya dibekalkan, sengaja dibekalkan, kalau makin dia kalah dia makin kuat, makin dia kena pukul dia makin kuat, makin kau tahu taktik dia makin ada taktik-taktik lain semuanya gitu. Memang istilahnya mustahil untuk dikalahkan. Tetapi asal kau ada tahu bahawasanya dia musuh kau dan kau mesti pukul dia, kau mesti kalahkan dia, itulah kira menang dah. Itu dah kira menang lah kalau kau tahu itu adalah tipu daya dia, itu adalah pedaya dia, itu adalah pesona dia, itu adalah nak tarikkan kau daripada jalan yang betul. Kau dah kira menang dengan kesedaranmu. Walaupun kalah tanding, ya, walaupun kalah, orang bilang kalah sabung menang, biar menang sorak. Ini walaupun kalah sabung, kalah sorak, tetapi menang attitude. Itulah yang membezakan. Itulah membezakan. Dan orang kalau dah buat dosa, kenapa ya orang kalau dah buat dosa berulang lagi. Banyak tahu orang jumpa sama kita, ustaz macam mana yang ada, dia macam putus asa. Dia boleh bilang, saya ni bukan apa tahu, saya nak jadi baik tahu, tapi kenapa sampai Tuhan biarkan saya buat dosa lagi. Jangan cakap itu macam. Dosa kau lain, kau cakap begitu, kau jadi kufur pada Allah Ta'ala. Kau menyalahkan Tuhan pulanya. Tak boleh itu macamnya cakap. Kadang nanti ustaz, macam mana saya dah buat dosa begitu, kita bilang itu tanda awak punya dosa, itu tanda awak punya tobat hasil. Kenapa? Benda ibadat kalau jadi hasil, pasti ada resistensnya. Pasti ada resistensnya, ada tahannya, ada lawannya, ada nak bertaruhnya. Tidak mudah dilepaskan. Kalau benda tak baik, syaitan tak kacau. Benda baik, syaitan pun akan kacau, akan ganggu kita. Itu tanda benda baik yang awak buat itu apa? Kesedaranmu dan taubatmu dicemburui oleh hawa nafsu dan syaitan. Itu dah tanda bahawasanya taubat itu. Stay on kalau gitu. Stay on to fight. Stay on to have that kind of attitude. Dihargai oleh Allah Ta'ala. Walau menang tak menang, itu lain cerita. Menang tak menang, keputusan Allah Ta'ala. Tetapi that attitude. Stay on with that attitude. Stay on with that attitude. Kenapa dah buat dosa, terulang lagi buat dosa orang lain? Nombor satu, pasal syaitan merayu. Nafsu kita pun dah makin nak layu. Tak sanggup lagi. Fight lah. Jangan jadi bodoh. Fight. Kena lawan. Minta tolong. Jadikan nafsu kita, nafsu amarah kepada nafsu lawamah. Yang mencela. Each time kita buat, kacau maksiat itu. Nafsu amarah kalau buat maksiat, rasa satisfied. Puas hati. Orang tak tahu aja senyum sendiri. Tapi kalau nafsu lawamah, setiap kali dia buat, tapi dia cela. Ketika dia buat, dia cela. Kita katakan tadi, ketika dia buat, I'm not supposed to. Ini jijik. Ini jelek. Ini kotor, aku jahat, ini tak bagus, aku berdosa, aku takut kena siksa, aku takut. Itu nama nafsu lawamah. Cela. Tak fun tau. Cuba kau kalau tengah syok-syok dengan muzik ke apa, mak kau ngomelkan. Ini tak bagus, ini lalai. Agak seronok tak dengar muzik? Seronok tak dengar muzik lagu goyang-goyang kepala Elvis Presley, kau tengah suka-suka sekali begitu, ya? Tahu-tahu apa? Tahu Elvis Presley? Kenal? Begitu popular tak kenal orang-orang sekarang, tak kenal. Apa Tom Jones kenal? Tom Jones. Tak kenal ni. Dia tengah dengar lagu-lagu Tom Jones, mak dia ngomelkan dia. Ini tak bagus. Ini anak nakal ni gitu. Seronok tak agak dengar muzik? Tahan kau matikan radio, kau asalkan mak kau tak ngomel sudahlah. Begitu ya. Dia tengah maksiat, seronokkah buat maksiat kalau hatinya selalu feel guilty? No good. You are bad. No good. Allah is watching you. No good. Paling tidak, kalau tak boleh buat berhentikan maksiat, paling tidak kacau maksiat. Itu mesti. Kemudian kita bilang tadi, kita kata apa? Kenapa dia boleh terulang lagi? Satu, kerana nafsu dia meringit pasal dia dah terbiasa. Nombor dua, salah kau juga kenapa kau tak cabut dia dulu awal-awal. Sekarang you have to face it lah. Nombor dua, syaitan tambah enforcement. Untuk menguatkan lagi dia punya bala tenteranya. Nombor tiga, itu dari Allah, pasal ulang uji lah. Kalau kau pernah uji gagal SPM matematik, kemudian kau dah mengadu sama pihak management, pihak pengurusan sekolah, boleh tak saya nak jadi murid yang lulus? Boleh. Agak-agak dia kasih kita peperiksaan apa? Kita fail matematik SPM, dia kasih kita ulang uji, apa agaknya dia kasih kita? Paper apa? Matematik SPM. Takkan tolong kasih degree punya kelulusan doktor. Yang dia nak tu, dia lepas dia fail SPM, dia terus besok dia jadi dapat degree kelulusan engineering auta. Kau mesti kena pas, mau tak mau kau kena pas SPM matematik juga. Engkau pernah gagal dalam satu nafsumu itu, sekarang dikasih ulang uji, fight lah. Tengok macam mana kegagalanmu dulu, bukan untuk makin kau ulangi kegagalanmu. Jangan bodoh. You on your part pun, sampinglah kita bilang nafsu pun begitulah, syaitan macam mana kau baik sangat. Kau pun must be
bit intelligent lah, cari jalan. Itu nama dari nafsu mulhamah. Mencari ilham macam mana nak mengatasi kebodohan diri dia. Dia tak boleh kena tipu. Daripada tadi nafsul amarah, dia cela dan jadi nafsul lawamah, nafsu yang mencela. Kemudian cari ilham, cari macam mana mencerdikkan diri dia macam mana. Waktu yang dia biasa buat dosa, ketika tu dia baca Yasin. Agak-agak boleh terbuat dosa, insya-Allah tak jadi buat dosa. Jalanlah, carilah jalan, baca istighfar Rejab walaupun tak bulan Rejab. Puasalah, yang selalu Nabi sebutkan boleh kekang-kekangkan hawa nafsu. Duduk sama-sama orang alim lah, masuk dalam masjid lah, kubu-kubu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh tengah nak pergi tempat maksiat itu, singgah masjid, pancitkan tayang kau kalau perlu sangat, biar kau tersangkut kat masjid. Kau sangkut kat masjid, dan sengaja tak mau telefon mekanik sampai dah habis kelab malam tutup baru kau panggil mekanik. Itu termasuk ilham, cari jalan. Ada orang buat begitu. Waktu yang selalu dia buat wang belanja yang dia ketepikan untuk pergi night club, sengaja dia masukkan tabung masjid. Mata dia tengok, bang, night club aku ni, bang, night club mahal tau. Kena bayar masuk night club, bukan free tau. RM2 tak boleh masuk. Agak berapa masuk night club agaknya? RM2 ada? Nasib baik tak ada yang jawab. Tak ada yang jawab. Wang yang patut bayar night club, taruhlah RM20 lah. Agaknya saya pun tak pernah masuk night club, barang jauhkan Allah Ta'ala ya. Wang masuk night club, itulah duit cukup-cukup dia ada. Wang tu dia masukkan tabung masjid, dia tengah naik motor, dah pakai jaket, dah pakai nak pergi night club. Dia teringat ini ada peluang. Tak ada duit. If you need to do that, do that. Fight something. Fight. Pasal kau dah fail matematik SPM. Sebab tu dia kasih ujian SPM lagi. Habis kau marah pula. This time should pass. Kalau kau pass, nanti ada ujian lain. Nanti lepas, alhamdulillah pass. Walau sekali pass sekalipun. Nanti baru ujian lain datang. Baru nampak, aku dapat SPM. Dapat matematik SPM, aku dah full certificate. Lega hati kita. Alhamdulillah, tenang. Tenang tu nafsul mutmainah. Itu namanya ya. Fight, kena fight. Tak boleh tidak. Dan itu tanda Allah Ta'ala masih sayang padamu. Selagi awak masih ada rasa itu salah, tanda Allah Ta'ala masih sayang padamu. Allah Ta'ala masih sayangmu. Allah Ta'ala masih masukkan kau dalam gelanggang. Tak terus, out you go. Kau dah kalah, kena punch berapa banyak, kau keluar tak boleh. Tak ada. Allah Ta'ala masih masuk kau dalam gelanggang. Kalau selagi masuk dalam gelanggang, selagi itu piala masih dalam hakmu. Masih ada kemungkinan kamu dapat. Nama senarai kau belum keluar daripada nama student yang duduki SPM. Jadi, fight terus. Ingat, tobat pada Allah Ta'ala. Dan tak boleh accept defeat. People like me is destined for hellfire. Hey, na'udzubillah. Dah masuk dalam neraka pun boleh keluar. Ini kan belum masuk neraka, kau dah tempah neraka. Orang macam aku ni pakai nampak ahli neraka lah. Jangan barang dijauhkan ya. Jangan mengalah dan jangan give in terhadap hawa nafsu kita. Fight. Tak boleh tidak. Khususnya pada zaman-zaman sekarang tengah fitnah ini, yang dosa yang kau tengah buat laku sekarang ni kecil. Setan berprogram nak untuk lagi dosa lagi besar daripada itu. Iaitu apa? Dosa jadi kafir. Bukan tak cukup jadi kafir, dosa mengajak hamba-hamba Allah Ta'ala yang mukmin jadi kafir. Itu dalam era Dajjal. Dan pra-Dajjal pun sudah begitu. Bukan hanya jadi kafir, mengajak orang, paksa orang mukmin jadi kafir. Dengan diayah kau jadi pegawai yang itu. Itu dosa yang jauh lebih besar. Kalau kau tak dapat atasi dosa ini, macam mana kau nak atasi dosa yang begitu? You have to pass the exam before the bigger exam comes. Before the bigger exam comes, you must pass the exam. Must pass. Must upgrade yourself. Strive and fight and move on and struggle. You must pass. If not pass also, berpaut not lower. Because syaitan bukan nak tarik kau kekal jadi penzina. Bukan nak tarik kau kekal jadi peliwat. Bukan tarik kau kekal hanya menjadi peminum. Tapi nak jadikan kau upgrade dosa kau kepada kufur. Bukan hanya kau kufur. Kau tarik family kau kufur. Tarik kawan kau kufur. Dan kau anti sama orang-orang mukmin. Itu yang dia nakkan. Itu yang dia nakkan. Kalau kau tak pandai handle maksiatmu sekarang ini, na'udzubillah, berlindung sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas itu tanda-tanda kiamat tu ada yang kecil, yang besar. Yang kita diuji dengan yang kecil ini sekarang ni, segala maksiat kita tu tanda-tanda kecil. Gagal, macam mana dapat kau duduki peperiksaan pada ujian yang besar lagi. Mau tak mau, now is the time to live, to abstain from all sins. To abstain, to avoid from all prohibitions of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menghindari diri daripada segala tegahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh tidak, sekaranglah waktunya. Sekarang waktunya kita dah diambang sekaratul maut kita dan diambang akhir zaman. Tidak boleh tidak. Sekarang waktunya. Jadi dengan segala dosa kita, hasil kau punya amalan. Seperti orang bilang nak dekat akhir zaman, baca surah Al-Kahfi biar terlindung daripada fitnah Dajjal. Baca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Baca itu, baca ini, buat itu, buat ini.
Kalau ingat Imam Ghazali bilang, itulah pegangan pada habaib kita. Sedikit amal berserta sunyi daripada dosa jauh lebih berkesan daripada banyak amal tapi diiringi dengan dosa. Tak boleh, tak boleh. Banyak amal tapi diiringi dengan dosa, itu sangat-sangat celaka. Tak ada kesan pun. Bahkan kita tengok kalau kitab Adab Sulik Al-Murid, Imam Haddad mengatakan, awal mula langkah ialah taubat pada Allah Ta'ala. Awal mula langkah taubat. If not, you can never proceed. You can never proceed. Dan ingat, setan bukan hanya tak boleh proceed, setan tarik kau ke bawah dan setan membawa kau tarik orang-orang yang ke bawah. Itu yang ditunggukan kau. You must fight. Yang kita bilang tadi, kau lemah ke apa, minta tolong Allah Ta'ala ke, kau pancitkan tayang kau ke, kau masukkan wang kau dalam tabung ke, apa saja kau perlu buat, kau perlu buat. Bodohkan nafsumu. Dia dah kumpul-kumpul duit nak pergi naik club, kau tahu dah naik motor, ternampak masjid, masuk tabung. Dah tak ada duit, nak naik club. Masuk mau dia dengar ada nampak masjid aja, masuk tu cocok tayar sendiri, cocokkan tayar kau. Boring tau. If you need to do that, do that. If you need to do that, do that. If you need to pindah, you pindah. Begitu ya. Begitu. Bikin, cari, overcome. Sebab kalau tidak, you not only stay begitu tau. Saya tak dapat berubah lah Ustaz. Tak berubah, takut kau berubah bertambah jahat. Dulu setakat belang, sekarang berbulu. Berbulu, lama-lama bersiung, bertanduk pun kau. Na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya bersiung, bertanduk, dan siung dengan tanduk kau cocok orang muslimin lain lagi. Itu yang ditakuti. Begitu kita kena betul-betul sungguh dalam taubatan kita, taubatan nasuha. And then it's not an easy task to do. But it's achievable. Bermula dengan attitude, dengan kesedaran bahawasanya aku perlu selamat. Kemudian fight on. InsyaAllah achievable, boleh tercapai. Bukan tak boleh tercapai, bukan satu yang mustahil. Kenapa? Yang mencapaikan alim-alim ulama ialah Allah. Maka dengan Allah itu yang kau mohon. Ya Allah, sebagaimana kau jadikan orang-orang saleh sebagai saleh, jadikanlah aku juga dapat kesalehan. Ya Allah, sebagaimana kau jadikan orang-orang baik sebagai baik, jadikanlah aku juga kebaikan. Minta kepada Allah Rabbul Alamin. Semata-mata apa? Kerana aku hamba engkau Tuhan. Kau wajib dipatuhi, engkau wajib ditaati. Semata-mata kerana begitu. Semata-mata kerana aku hamba engkau Tuhan, kerana engkau wajib dipatuhi, kau wajib ditaati, ya Allah. Aku hambamu, aku tak nak sampai berderhaka kepadamu. Nanti na'udzubillah boleh membawa kepada kufur kepadamu. Kalau banyak-banyak berderhaka. Mohon kepada Allah Ta'ala, have to strive, fight. Jadikan nafsul amarah kita kepada nafsul lawamah, kemudian meningkatkan dah nafsu yang mencela, buat you tak fun doing the maksiat. Tak fun. Kenapa dicela, dingomelkan dirimu sendiri, kemudian dah lawamah, nanti dapatlah ilham macam mana nak melepaskan diri daripada permasalahan ini. Dengan rahmat Allah Ta'ala, insya-Allah. Kalau kau nak selamat, kalau tak nak di lamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tak nak terbakar tangan, jangan bermain api. Tak nak buat maksiat, jangan asyik engkau jenguk-jenguk tempat yang biasa engkau maksiat itu. Jauh-jauhkanlah. Kan Allah Ta'ala sebut, wala taqrabu zina. Jangan hampiri zina. Kalau itu dah maksiatmu, kau jangan hampiri zina. Tengok gambar zina lagi. Itu maknanya kau sudah mesti berkecimpung. Masih kontak, kau punya close contact. Padamkan nombor dia semua, tukar. Kalau perlu tukar semua segala-galanya. Hampirkan kau tak nak buat benda jijik biji begitu. Tapi asyik pergi jalan-jalan dekat bandar-bandar saja. Masuk kat kampung-kampung. Tapi saya susah. Saya bekerja apa semua. Time cuti, gunakan manfaatnya. Tak mesti kena berhenti kerja, tak mestinya kena begitu. Kena jaga, kena fight. Allah punya rahmat luas. Dan Allah Ta'ala ask you to do all this bukan kerana dia nak menyiksakan kau. Pasal dia nak menyelamatkan kau. Sebab musuh kau banyak. Sebab neraka tu azab tak tertanggung olehmu. Sebab aibmu agak banyak susah. Sebab kau makin binasa. Tuhan nak masukkan kau dalam syurga. Tuhan nak jadikan kau orang berpakaian putih dan bersih, zahir dan batinmu. Tuhan nak jadikan kau bercahaya boleh menghadap nabimu. Tuhan nak kau berimpun bersama wali-wali kekasihnya. Tuhan dakkan kau kenikmatan, kuburmu luas. Itu yang Tuhan dakkanmu. Sebab itu Tuhan letakkan ini payah bagimu. Memang payah, memang susah, memang kena fight, memang difficult, memang susah sekali. Kenapa? Kerana Tuhan sayang padamu. Maka diletakkanmu dalam ujian ini. Kalau kau boleh menang, insya-Allah rahmat Tuhan untukmu, jangan bimbang. Itulah rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setakat ini ceramah kita pada malam petang ini. Kerana sebentar lagi ada kuliah kitab lain akan bermula ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah